dan sebentar lagi kita ada pelbagai topik yang akan kita bawa kepada anda. Antara adalah berkaitan dengan jaminan keselamatan kanak-kanak, tanggungjawab bersama dan kita lihat situasi penderaan dalam untuk kanak-kanak ni sebenarnya berlaku dengan begitu kerap sekali sejak kebelakangan ini, menjadi tumpuan ramai. Jadi kita nak bincangkan dengan aspek keselamatan dan juga hak kanak-kanak ini. Jadi bersama-sama kita melalui Skype pada pagi ini Profesor Dato' Dr. Nur Azim Muawwal, Pesuruhjaya Kanak-kanak Sohakam. Assalamualaikum, selamat pagi Prof Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof Dato', seperti yang Hani nyatakan tadi, bilangan kes berkaitan penderaan kanak-kanak, berkaitan keselamatan kanak-kanak saban hari kebelakangan ini semakin meningkat dan menjadi perhatian dalam masyarakat negara kita. Jadi mungkin kita boleh dapatkan pandangan awal daripada Prof Dato' berkenaan situasi semasa keadaan ini. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita tengok ini daripada Kementerian Wanita sendiri ya, Timbalan Menteri baru-baru ini menyatakan bahawa ada 4,349 kes keganasan dan sebagainya, dan daripada 4,300 itu 2,287 adalah keganasan rumah tangga. Maknanya mungkin penderaan pada isteri, tetapi yang selebih itu adalah penderaan terhadap kanak-kanak. Ini adalah sesuatu yang bagi saya sangat membimbangkan. Dan pada 3 Februari yang lalu, polis juga ada memberikan beberapa data, dan menurut polis untuk 3 tahun sebelum ini, untuk 2018, 2019 dan 2020, kita ada 1,491 kes penderaan kanak-kanak, dan daripada itu tahun 2020 mencatatkan 501 kes. Dan kalau kita tengok, masa kita kena ingat ya, tahun 2001 kita berada dalam PKP, PKPB, PKPD, PKPP. Jadi walaupun dengan semua PPKK ni semua, kita dapati bahawa kita jumlah ataupun bilangan kanak-kanak yang didera meningkat dan sangat tinggi. Jadi ini membimbangkan, dan kita juga mendapat aduan ataupun dalam konsultasi pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak Sohakam yang kita buat dengan NGO dan sebagainya, kita dapati bahawa rata-rata NGO menyatakan bahawa bilangan penderaan kanak-kanak dan keganasan rumah tangga meningkat semasa PKP. Okey, Prof Dato', ternyata pertalian darah itu sebenarnya bukan tiket untuk menjamin kesejahteraan hidup seorang kanak-kanak itu, yang memerlukan sepatutnya perlindungan dan juga kasih sayang daripada insan yang bergelar ibu bapa. Di mana sebenarnya nilai insaniah, dan adakah sebenarnya sudah semakin terhakis kerana tekanan hidup yang semakin parah ni, Prof Dato'? Ya, saya juga nak mengambil data daripada polis, daripada pihak polis tu tadi, daripada kes-kes 501 kes ataupun 1,401 kes untuk 3 tahun itu, polis menyatakan bahawa 46% pendera adalah ibu bapa sendiri, 27% adalah pengasuh, 18% adalah ahli keluarga, dan 9% tu ibu bapa tiri. Jadi kalau daripada data itu, kita dapati kalau ahli keluarga termasuk ibu bapa tiri dan sebagainya mengambil hampir 82% daripada jumlah pendera adalah orang yang dikenali oleh kanak-kanak itu. Jadi betul lah, maknanya kehidupan dalam sebuah keluarga itu, sebenarnya ibu bapa itu ada tanggungjawab yang penting, memberi kasih sayang, membesarkan anak-anak juga mempunyai hak. Dia ada hak untuk hidup, dan membangun diri. Itu hak yang paling pertama, sama ada dalam hak kanak-kanak di bawah Konvensyen Hak Kanak-kanak ataupun hak kanak-kanak dalam Islam itu sendiri. Hak utama dan pertama ialah hak untuk dihidup dalam keadaan selamat dan boleh membangunkan dirinya untuk mencapai potensi diri. Jadi bila kita tengok data itu, kita dapati bahawa pendera ini adalah orang yang di sekeliling kanak-kanak. Jadi saya merasakan kita perlu kembali semula kepada asas-asas pendidikan dalam keluarga. Dan saya merasakan bahawa tidak tahu di mana silapnya ini, di mana bagi saya kumpulan saya ni dah jadi mak, jadi nenek. Kamilah yang membesarkan anak
anak-anak yang hari ini menjadi ibu bapa pula, dan apabila mereka berkahwin, mereka sudah hilang rasa belas ihsan dan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi itu saya rasa ada banyak kaitannya dengan persekitaran, dengan apa yang berlaku di negara kita dan juga di dunia. Dan data ini bukan khas untuk negara kita saja. Banyak negara juga mengalami masalah yang sama, bahawa orang yang paling dekat itulah orang yang perlu diberi perhatian kerana mereka menghabiskan masa yang panjang dengan anak-anak ini. Baik, Prof Datuk, kita melihat statistik yang dinyatakan Prof Datuk tadi, jumlah ataupun peningkatan kes penderaan kanak-kanak dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini semakin meningkat, dan kita ingin mengetahui adakah perkara ini menjadi indikator kepada tahap kesihatan mental masyarakat orang awam, khususnya ibu bapa, yang menyebabkan gejala penderaan kanak-kanak ini berlaku, Prof Datuk? Kita tak nafikan semasa PKP ni semua orang jadi stres. Stres ni boleh menjurus orang kepada sakit mental. Dia menjadi sangat emosi. Dan kalau kita tengok data polis tu tadi, polis menyatakan antara sebab kenapa berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak ialah kegagalan ibu bapa ini dan ahli keluarga ini mengawal emosi. Jadi bila gagal melawal emosi, dan kita tahu semasa PKP ni kita ada banyak laporan bahawa kerana PKP ramai yang kehilangan pekerjaan, punca pendapatan, dan ini menambah lagi pada rasa tidak selamatnya, tidak tenteramnya keluarga itu. Dan apatah lagi kita tak pernah melalui proses di mana kita duduk serumah 24 jam dalam PKP 1.0 dulu tu kita 3 bulan tu kita melalui prosesnya sedikit-sedikit, dan bila kemudiannya dilonggarkan, itu pun masih berlaku banyak perkara kerana ini semua adalah persekitaran, kerana kita tak pernah melaluinya. Jadi dari segi itu juga kita perlu melihat bahawa PKP ini mempunyai kesan yang sangat terus kepada keluarga, dan ia menambahkan stres ataupun gangguan emosi itu yang boleh menyebabkan ahli keluarga itu mendera kanak-kanak. Dan kita kena ingat kanak-kanak ni adalah orang yang suaranya tak didengar, voice of the voiceless, sebab dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Dan kalau yang kecil tu dia tak boleh bercakap pun. Betul. Dan yang dia boleh ialah mungkin menangis dan sebagainya. Dan di situlah kita rasa bahawa mereka lah kumpulan yang sangat-sangat perlu diberikan perhatian, kerana mereka tak ada channel ataupun tak ada ruang untuk mengatakan kepada orang, saya dipukul, saya dibuat begini dan begitu. Dan kadang-kadang dia memerap perasaan dia. Dan kita ada juga kajian yang dibuat di mana kanak-kanak ini sendiri semasa PKP merasa tertekan kerana bimbang ibu bapa hilang pekerjaan, dia bimbang dia ada duit untuk pergi ke sekolah, dia boleh makan atau tidak besoknya dan sebagainya. Dan ini semua adalah melibatkan isu kekeluargaan dan perlu kita ambil perhatian. Ya, baik, dan kita sudah pun menandatangani Konvensyen Hak Kanak-Kanak dan kita ada Akta Kanak-Kanak 2001. Namun kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat juga. Dan apa lagi sebenarnya yang boleh kita buat untuk tambah baik lagi keadaan ini dan menjadikan negara kita tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak? Sebenarnya kita meluluskan Akta Kanak-Kanak itu kerana walaupun sebelum ni kita dah ada, kita ada Akta Mahkamah Jurana 47, Akta Perlindungan Kanak-Kanak 91, kita ada juga Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 73. Kita ada peruntukan dalam kandung keseksaan yang boleh membantu ataupun membenteras keganasan terhadap kanak-kanak. Tapi bila kita menandatangani Konvensyen Hak Kanak-Kanak, kita menggabungkan 3 akta yang saya sebut tadi itu, dan kita jadikan satu Akta Kanak-Kanak 2001. Dan akta juga telah kita pindah pada 2016 untuk memberi penambahbaikan. Walau bagaimanapun kita kena ingat bahawa isu keganasan ini walaupun undang-undangnya ada, dan undang-undang yang kita buat itu, kalau kita lihat Akta Kanak-Kanak, memang dia terjurus terus kepada penjaga, pada ibu bapa, penjaga dan orang yang dekat dengan kanak-kanak itu. Dan dia meletakkan tanggungjawab untuk membuat laporan
kepada polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat jika berlaku keganasan ataupun penderaan kanak-kanak. Dan pada pindaan 2016 itu kita tambah peruntukan tanggungjawab masyarakat umum untuk membuat laporan kepada JKM jika berlaku kalau dia merasakan sesuatu yang tak kena kepada anak jiran dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu lihat betul kerajaan telah mewujudkan, kita mula-mula dulu wujudkan telidera talian untuk orang melaporkan penderaan kanak-kanak, kemudian kita tukar menjadi talian Nur. Dan masa talian Nur itu yang menariknya ialah dia ada talian khas untuk bawah 18 tahun dan orang yang mengangkat pada tahun 2010 hingga 2015 itu yang menjadi staf yang mengangkat telefon dan mendengar panggilan-panggilan itu adalah orang yang ada latihan dari segi bidang psikologi kanak-kanak dan juga orang yang dalam bidang pekerja sosial. Jadi mereka ini terlatih dan mampu untuk mendengar voice of the voiceless ini, suara yang kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni kalau dia angkat telefon dan dia dial 1599 tu, dia mungkin nak cakap, dia tak tahu apa nak cakap, dan mereka lah boleh menginitiatekan ataupun menggerakkan anak-anak itu untuk mengadu. Tetapi apabila kita menukarnya kepada talian kasih yang kita ada ini, talian kasih itu saya rasa adalah talian yang sangat banyak channelnya dan ada operator yang akan mengangkat dan memanjangkan panggilan-panggilan itu kepada tempat-tempat itu. Nak minta bekalan makanan pun juga pada masa PKP 1.0 dulu kita menggunakan talian 1599. Jadi bagi saya apa yang kita perlu tambah baik ialah kita perlu kembalikan talian khas ini, itu perkara pertama. Yang kedua ialah dalam peruntukan 2016 kita ada peruntukan untuk Menteri melantik pembantu pelindung. Kita tahu pelindung adalah pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dilantik oleh Menteri dan digazetkan. Tetapi banyak NGO telah pun bekerja sama dalam memastikan persekitaran kita adalah persekitaran yang selamat untuk anak-anak. Jadi tak ada isunya kerana mereka ni memanglah orang yang pada di lapangan yang pergi mendengar dan sebagainya. Jadi kita tak ada isu kalau kita boleh melantik seramai mungkin pembantu pelindung dalam kalangan masyarakat, terutamanya daripada NGO-NGO yang memang fokus kepada perlindungan dan kebajikan kanak-kanak. Dan kemudiannya kita beri latihan khas, dan latihan ini boleh kita buat dalam masa PKP. Kita banyak buat latihan online dan kita boleh bagi latihan segera perkara-perkara yang mereka boleh buat dan tak boleh buat dan sebagainya, supaya mereka menjadi mata kepada pihak yang berkuasa supaya dapat memastikan bahawa kanak-kanak ini berada dalam keadaan selamat. Saya ambil contoh paling mudah, kanak-kanak main dekat taman permainan saja. Kalau kita ada pembantu-pembantu pelindung ini, mereka boleh menjadi mata kita. Walaupun kadang-kadang ibu bapa ada kat taman mainan, dan ramai juga ibu bapa yang hantar saja anak ataupun biarkan anak berjalan sendiri ke taman mainan. Ini bak dia kata alah dalam kawasan kita mesti selamat. Tak semestinya, dan kemalangan boleh berlaku dan banyak perkara-perkara tidak baik boleh berlaku dalam masa sama. Jadi kita kalau dalam rumah sendiri pun dalam akta kanak-kanak tu kita tak boleh tinggalkan anak tanpa penyelidikan orang dewasa, apatah lagi di luar. Dan bagi saya kita perlu perkemaskan perundangan ini dan kita manfaatkan apa yang telah kita buat pada pindaan 2016 itu. Baik, satu perkongsian yang cukup menarik dalam kita memastikan supaya kes penderaan kanak-kanak ini tidak berulang lagi dalam kalangan masyarakat kita, dan banyak sebenarnya cadangan yang telah dikemukakan oleh Prof Datuk tadi, dan semoga isu ini akan terus dapat diselesaikan dan tidak berlangsung lagi. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof Datuk Nur Azim Muawwal, Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakan bersama kita pada pagi ini. Diharapkan dengan perkongsian tadi membuka mata masyarakat khususnya bagi ibu bapa untuk kita tambah lagi ilmu keibubapaan dan kita sama-sama bertanggungjawab ke seluruh masyarakat untuk menjamin keselamatan kanak-kanak kerana ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi Prof Datuk. Terima kasih Prof Datuk. Okey. Baik.